Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton channel Jejak Itawah. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okay? Video kali ini saya nak kongsikan tentang satu isu yang sebenarnya dah berlarutan sangat panjang, iaitu berkaitan dengan ikan berdatang. Bila bercerita pasal ikan berdatang ni, semua sedia maklum. Saya sebelum ni pernah bagi tahu dalam salah satu saya punya live bahawa di Malaysia sudah ada sekitar 60 spesies ikan berdatang tau. Ini bukanlah satu perkara yang remeh. Sebenarnya kita perlu ambil serius sebab ia akan menjejaskan kita punya ekosistem juga. Dan masalah ekosistem ni kita kena faham sebab ia akan membabitkan masa depan. Sebab manusia memang hidup bergantung kepada ekosistem yang baik. Kalau ekosistem yang mengalami kerosakan, macam mana generasi akan datang nak hidup dengan keadaan ekosistem yang bermasalah? So kita kena faham daripada banyak sudut tentang benda ni. Kita tak boleh sembrono saja kita fikir perbuatan yang sekecil tidak itu tidak membawa masalah kepada ekosistem itu. Straight to the point, sebenarnya baru-baru ni saya ada tonton video daripada channel YouTube salah seorang kawan saya juga, dan saya rasa ramai yang kenal dia. Dia ni salah seorang anglers yang aktif lah dekat Malaysia ni. Jadi dia ada buat trip dengan kawan-kawan dia untuk memburu ikan separau. Dan trip itu telah dibuat di Sungai Perak. Cuma apa yang buatkan saya terkejut bila menonton video tu, diorang telah mendaratkan salah satu ikan berdatang yang bermasalah kat Malaysia, paling bermasalah, iaitu ikan peacock bass. Ikan peacock bass ni sudah berada di lembangan Sungai Perak. Ini bukan saya buat cerita tau. Kalau korang tak percaya, ni jom kita tengok video ni. Nice. Nice. Wah. Merah. Bibi. Apa? Memang dia seret. Kalau mengikut maklumat yang diberikan pada saya, sebenarnya dia kata ini bukan kali pertama ada ikan peacock bass ditemui dekat Sungai Perak. Ada yang dijumpa juga oleh anglers lain. Bermakna ikan-ikan ni sebenarnya dah mula berhabitat di kawasan itu dan mungkin dah membiak. Jadi dia sendiri pun pernah berpesan kepada anglers yang lain, jika ada temui ikan-ikan tu di Sungai Perak, jangan lepaskan balik. Itu yang kita risaukan sebab tak semua orang yang berfikir seperti mana yang kita fikirkan sekarang ni. Seperti apa yang telah korang tonton di video tadi itu, kita telah nampak ada ikan peacock bass di sungai, dan sungai yang boleh dikatakan antara sungai yang sangat penting di Malaysia ni. Sebab sungai ini menyumbang banyak sumber alam untuk kegunaan manusia. Bila ada kemunculan ikan yang invasif dan memang bermasalah ni, sudah tentulah akan mengganggu kestabilan ekosistem dan juga biodiversiti kat situ. So kepada yang tak tahu tentang ikan peacock bass ni, mungkin baru belajar untuk memancing apa semua. Ikan peacock bass ni adalah spesies pendatang. Ia adalah spesies asing. Dia bukannya spesies asli di negara kita. Ikan ini berasal daripada Amerika Selatan. Ia berasal daripada sekitar hutan Amazon. So macam mana ikan ni boleh berada di Malaysia? Okey, asalnya ikan peacock bass ni telah dijual di dalam pasaran ikan hiasan. So kedai-kedai akuarium di Malaysia dulu pernah ambil ikan ni sebab ada permintaan sebagai ikan hiasan. Tapi masalahnya ada pemilik ikan hiasan dekat Malaysia ini telah melepaskan ikan-ikan itu banyak tempat di sekitar Malaysia. Itu adalah satu perbuatan yang bodoh sebenarnya, sebab dia orang melepaskan ikan-ikan tu sebenarnya dia memiliki satu sifat yang amat tidak sesuai dengan kita punya biodiversiti, dengan ekosistem kita. Kalau korang nak tahu, ikan peacock bass yang berada di lokasi dalam video tu sebenarnya dia berada di bawah sedikit daripada empangan cenderuh. Siapa yang biasa bermain di Sungai Perak, ada orang pasti tahulah empangan cenderuh ni dekat mana. Ikan tu
sebenarnya dia berasal daripada belah atas tau. Atas daripada empangan. So dekat atas empangan tu ada satu tasik yang terbentuk akibat terbinanya empangan tu, iaitu namanya tasik cenderuh, dan di bahagian hujungnya ada satu tasik yang bernama tasik Raban. Sebenarnya tasik Raban dengan tasik cenderuh tu adalah limpahan air Sungai Perak yang telah ditahan oleh empangan tu. Jadi kat situ kita perlu faham lah kedudukan geografi dekat tempat tu macam mana. Tapi masalahnya apa yang telah berlaku di Sungai Perak, terutamanya di belah tasik cenderuh dengan tasik Raban ni, ada anglers dia jenis kepala benak. Saya pernah tegur beberapa kali tau bila saya tengok diorang mancing depan mata kan. Diorang casting and then diorang strike PB. Dah dapat, lepas tu dah bergambar apa semua, siap cium ikan tu lepaskan balik. Itu adalah satu perbuatan yang salah. Saya tegur lah, saya cakap lah, bang, kenapa lepas balik bang? Esok nak main lagi, boleh strike lagi lah, apalah, macam-macam lah saya bagi kan. Saya cakap dengan abang tu, bang, kalau boleh tapau je lah kan. Tak kisahlah, seekor dua je pun, tapi usaha kita sikit-sikit ni, kalau ramai caster ikut, insyaAllah dapatlah kita basmikan ni habis-habisan kan. Boleh pula dia jawab dengan saya apa tau. Tak ada masalah. Ni saya lepas sini, dia tak ada pergi kat mana-mana pun. Sebab ni tasik Sungai Perak tu, jauh sana lagi. Sini tak ada laluan yang boleh tembus sana. Dalam hati saya dengar macam tu, saya sampai fikir apa tau. Apa kebenar sangat lah abang ni. Masa sekolah tak belajar geografi ke? Takkanlah tak tengok peta yang tasik Raban dengan tasik cenderuh tu terhasil daripada limpahan air Sungai Perak ke kawasan tu. Secara asas, ia adalah Sungai Perak. Ia adalah perairan yang sama. Kalau macam ni punya orang, saya jumpa seorang, saya jamin mesti ada ramai lagi yang macam ni. Saya ni bukannya pencinta haiwan sebenarnya, tapi saya ni memang belajar dan mengkaji tentang ekosistem, tentang geografi dan juga tentang kelestarian alam semula jadi kita. Itu automatik membabitkan juga hidupan akuatik, iaitu ikan. Sebab saya pun memang minat ikan, saya suka beli ikan, saya suka makan ikan, dan saya pun adalah salah seorang pemancing. Tapi kita dalam berhobi ataupun cari makan tu, kita kenalah ada ilmu supaya kita tahu perbuatan kita yang ini betul ataupun tidak, yang ini betul ataupun tidak. Sebab kita janganlah fikir diri kita. So kita kenalah fikir generasi akan datang. Takkanlah dia orang nak hidup dalam keadaan ekosistem yang bermasalah. Macam mana kerosakan ekosistem tu boleh berlaku? Ia berpunca sebenarnya daripada kerosakan biodiversiti dulu. Sebab ikan peacock bass ni adalah sejenis ikan predator dan cara pemakanan dia sangat rakus. Dia tak sama macam predator tempatan kita. Dia akan makan selagi dia boleh makan. Dia tak sama macam predator tempatan kita. Macam contoh ikan toman. Adalah saya pernah dengar pemancing-pemancing ni, dia kata, tak apa, kat sini kita lepas ikan toman, tak ada masalah. Toman ni esok dia boleh kawal populasi PB ni. Itu bukan statement berdasarkan kajian, bukan statement yang berdasarkan fakta. Sebab toman punya sifat, dia makan, dia bukan je rakus seperti mana ikan peacock bass ni. Ikan toman, dia makan, dia dah dapat dia punya mangsa, dia makan and then dia akan fokus pada makanan tu and then dia akan relax. Dia bukannya jenis 24 hours habiskan masa dia untuk makan. Dia bukan bersifat macam tu. Dia lebih kepada jaga kawasan. Dan dia akan makan apabila perlu saja. So, waktu tu dia akan keluar dan memburu. Senggus juga pada ikan tempatan kita yang lebih agresif, iaitu ikan belida putih. Bukan belida dot-dot-dot tu, wow. Ikan belida yang ada dot-dot tu adalah ikan pendatang enggak. Kita punya tak ada dot-dot punya. Walaupun dia adalah ikan monster, tapi dia punya sifat pemakanan dia tetap tak macam PB. Dia bila buru ikan seluang ke apa kan, bila dia dah ngap, dia akan makan sekadar cukup. Okey, dia makan dalam katalah ada 10 ikan dekat situ. So dia akan makan tu mungkin dalam 3 je macam tu. And then dia akan relax sekejap. Dia akan take time untuk continue memburu. So kita kenalah faham kat situ. Peacock bass ni dia terlalu rakus sampai tahap udang apa semua dia akan bantai. Dia dengan ikan bau ekor merah lebih kurang lah dia punya tahap pemakanan dia. Memang jadi pelahap. So bila dah muncul dekat Sungai Perak, sungai ni adalah salah satu sungai yang agak penting di negara Malaysia. Sebab Sungai Perak ni adalah salah satu sumber alam yang banyak menyumbang kepada manusia. Baik daripada segi makanan, kegunaan apa semua tau. Bayangkanlah bila munculnya ikan-ikan contohnya macam peacock bass, bau ekor merah, patin copraya apa semua tu kan. Diorang bedal pula ikan-ikan yang penting untuk kawalan biologi. Contohnya macam ikan kelabau, ikan tebul, ikan rung, dan ikan-ikan yang mengawal populasi siput. Contohnya macam ikan temulih. Dan
pelbagai lagi spesies ikan tau. Kat tempatan kita, kalau korang nak tahu, ada hampir 600 spesies. Tapi berapa banyak je yang rakyat Malaysia tahu. Jadi bila kita sampaikan, diorang pun tak ambil tahu. Itulah betapa pentingnya spesies ikan aktif dekat negara kita ni. Sebab apa? Ikan-ikan yang ada, yang asli kat negara kita ni, dia dah wujud sejak jutaan tahun dahulu tau. Ikan-ikan ni semua dia dah evolusi dan beradaptasi di antara satu sama lain dalam tempoh yang sangat lama. Makan jutaan tahun dan ribuan tahun. Ikan-ikan ni dia dah melengkapi rantaian makanan tu dalam keadaan yang sangat stabil. Dan sumber alam semula jadi kita, baik daripada tumbuh-tumbuhan akuatik, hidupan akuatik yang lain selain ikan apa semua, dah cukup-cukup untuk semua spesies yang ada ni. Bila kita tambah dengan spesies binatang yang rakus pula macam tu, of course lah benda tu akan mengganggu kestabilan rantaian makanan, biodiversiti, dan dua perkara ini akan menjejaskan keadaan ekosistem. Sebab apa? Ejen-ejen yang memainkan peranan pada kelestarian ekosistem ni dah tak ada. Benda ni yang diorang susah nak hadam. Golongan yang suka amalkan CNR ataupun catch and release ikan pendatang ni, dia merosakkan populasi ikan-ikan yang penting dekat perairan kita tau. Dan pelbagai lagi. Kita kenalah ada ilmu, kita kenalah faham benda tu. Dari situ kita akan tahulah perbuatan kita ni salah ke betul. Ilmu tu sangat penting. So, zaman sekarang ni tak susah. Kau malas nak cari ilmu, orang sampaikan ilmu. Bila dah sampai, kau kena terima lah. Mungkin pada satu masa dulu, maklumat tentang ikan agak sukar untuk didapati. Itu pun bergantung kepada majalah-majalah tertentu. Contohnya macam majalah-majalah mancing apa semua kan. Cuma zaman sekarang ni adalah zaman internet, iaitu kita ada media sosial dan pelbagai lagi platform di mana orang boleh mendapatkan maklumat dengan mudah. So kalau tak cari sekalipun, akan ada orang yang cuba deliver maklumat-maklumat yang penting ataupun berguna kepada orang ramai. Saya mohon banyak-banyak pada semua anglers yang mana ada terjumpa ikan peacock bass, kalau boleh jangan lepaskan, okey? Jumpa saya sana besar kelengking sekalipun, ambil. Ini adalah demi masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Jadi kalau seorang yang buat, memang takkan berjaya. Tapi kalau semua sepakat, insyaAllah benda tu akan berkesan. Dan saya harap sangat sesiapa yang memancing dekat Sungai Perak, kalau boleh jumpa ikan peacock bass, ikan lampam siam, ikan jelawat siam, baung engkau merah, keli Afrika, tilapia ke, dan pelbagai lagi spesies pendatang yang ada dekat Sungai Perak. Kalau jumpa, tak kisahlah besar mana sekalipun, kalau boleh ambil. Janganlah lepaskan balik, okey? Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Ingat, kita kena basmi ikan pendatang, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera.